Jadi di sini kenapa dia derma? Sebab dalam diri dia, hati dia ada sedikit secebis iman. Cuma sembahyang dia tidak. Dan sembahyang dia tidak ini tuan-tuan, dia ada kaitan. Saya tahu dia punya background dia. Ialah kerana dia terlibat dengan satu kumpulan yang memang dia tak sembahyang. Cuma bila dia baik dengan kita, kita tengok dia sekali-sekala dia sembahyang, tapi salah bahawa dia memang dia tak sembahyang. Dan saya tanya kawan saya pun memang dia kata sembahyang dia lihat. Tapi dia kata kalau ada ceramah agama, dia tukang pasang speaker. Tengok tuan-tuan. Kalau saya pergi ceramah agama di area Jeratut, kalau sekiranya tempat itu tidak ada PA system, dia akan bawa. Tak apa dia kata dia akan bawa. Yang dimain itu kugiran apa tu? Kugiran dia. Dia ada sound system PA yang baik. Dibawa, dipikul. Tak payah upah. Dan kita berceramah sedap. PA system dia jalan. Jadi di sini tuan-tuan menunjukkan bahawa dia ada iman. Tinggal lagi kemungkinan environment dia, bi'ah dia. Dia berada dalam satu kumpulan grup yang selama ini jauh daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba bila dia kawan dengan kita, maka dia angkat sekali-sekala tu semua. Baik. Jadi di sinilah yang dikatakan orang yang beriman tapi berdosa. Tapi kalau dia menolak Islam, memang dia berdosa 24 jam. Tak payah cerita berdosa. Tak payah cerita barang. Jadi doa daripada Muaz bin Yahya bin Muaz Al-Razi, dia kata, Tuhan, Engkau sediakan pahala untuk orang-orang yang taat. Pahala ni untuk orang yang taat, bukan untuk orang yang berdosa. Rahmat-Mu pula untuk orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Maka sekiranya aku tak boleh dapat pahala sebagai orang yang taat, maka Tuhan, tak apalah, aku nak juga rahmat-Mu sebagai orang yang berdosa. Ini tuan-tuan doa ni kalau kita sekali baca ni, orang panggil Tuhan tak sampai hati nak mazhab. Tapi doa dengan ikhlas tak sampai hati. Maknanya kita merendah diri. Merendah diri. Kalau aku tak boleh dapat pahala sebagai orang yang taat, tak cukup lagi. Ataupun ketaatan aku ini ada cacat celah, sehingga kau tak boleh nak terima ketaatan aku itu. Tak boleh bagi pahala. Bila tak terima ketaatan, tak boleh bagi pahala. Maka tak apalah Tuhan, aku nak rahmat-Mu sebagai orang yang lemah iman, sebagai orang yang tak cukup amal ibadat, dan sebagai orang yang berdosa. Jadi orang ni kalau boleh hafal, lepas sembahyang kita baca mengenal diri. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca terima. Ada seorang masuk surga tanpa amal kebaikan. Ini yang kata rahmat. Kebaikan tak ada, tapi boleh masuk surga. Hanya ketika ia akan mati, berpesan kepada keluarga. Sempat dia berpesan. Dan saya juga selalu sebut, kita kena fikir macam mana supaya bila kita dimatikan oleh Allah Ta'ala besok, kita bukan mati kejut. Salah satu yang boleh menghalang kita daripada mati mengejut ialah sedekah tiap hari yang kita selalu sebut, yang kita canang, supaya dijadikan sebagai amal lan kita. Dan sedekah tiap hari, saya juga selalu sebut, bukan milik guru, bukan milik ustaz, bukan milik tu imam, tu bilal, tu siapa, tapi milik kita semua. Kadang-kadang kalau kita yang ada orang yang memang di hujung, dia mari dengar kuliah ataupun memang dia dengar, dia tunggu apa benda yang boleh aku buat ni, hasil daripada kuliah. Hari ini kemungkinan tuan-tuan boleh ambil doa kan? Kena pegang terus, kalau tidak kita jadi. Yang keduanya apa dia? Yang kedua, kita kena jadikan amalan sedekah tiap supaya sempat kita berpesan. Jangan mati mengejut. Baik. Jadi dia kata, sempat saya berpesan kepada keluarga saya, jika saya meninggal, bakar mayat saya dan tumbuk tulang-tulangnya sampai habis. Kemudian abunya ditaburkan separuh di darat dan separuh
baru di laut. Itu dia punya pesan dia wasiat. Jadi tuan-tuan tengok soalan waktu baca kitab ni pun jangan soal. Jadi kena hak ni pening sikit daripada ni. Bangun ni dia dengar cerita bakar-bakar ni ibu dia. Ini syariat zaman dia dulu. Ini cerita zaman Bani Israel dulu. Sebab tu Nabi cerita, kalau sekiranya yang ini baru-baru yang berlaku selepas Nabi itu tak payah cerita. Ya, itu sahabat-sahabat yang cerita. Sebab nak sahabat tengok ini dia berlaku zaman Nabi. Sahabat cerita. Jadi orang berlaku lama-lama ni, yang dulu-dulu ni, siapa pun tak tahu kecuali Nabi. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah. Cerita dia ada orang mati. Bila nak mati tu dia sempat pesan, dia kata bakar. Lepas bakar dia punya tulang-tulang tumbuh. Apa-apa yang ada lah, tulang, daging, apa dia tumbuh. Maka ketika dia mati, dia laksanakan wasiat. Anak. Dan saya selalu sebut juga tuan-tuan, anak ni bila dengar wasiat mak ayah dia, dia memang jam bapak. Otak dia akan jadi jam. Dia akan buat apa yang mak ayah dia pesan. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan begitu, bila kita nak mati besok, kalau sempat berwasiat, pastikan wasiat kita tu terhadap anak-anak kita. Kita wasiat, pesan pada benda yang ada kaitan dengan agama. Jangan pesan, kalau kita pesan tapak rumah, apa ni, tapak rumah ni dengan rumah ni bagi kepada adik kau yang baru. Habis. Itu yang lain. Sebab adik-beradik kata, kalau abang kata tak boleh, ayah pesan tak. Jadi kerajaan dia nak bagi pesaka tu payah, sebab tak pesan. Di situ akan berkelahi. Sebab ada 1, 2, 3, 4 orang anak tegas tak laksanakan pesanan ayah. Orang lain pula dia kata, dia berasa dia pun layak dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila nak mati tak payah pesan. Saya selalu pesan ni, jangan berpesan benda-benda yang berkaitan sangat dengan dunia. Sebab kalau tak pesan tu tuan-tuan, anak-anak boleh buat. Kalau selama ni kita sakit nak mati berbulan-bulan, dia tak boleh cuti. Kita telefon dia, adik-beradik telefon, ayah mau nazak tadi, sakit gaya, sakit tenat, tak boleh cuti tu. Tapi bila ayah mati, mak mati, ke bumi ramai dia boleh minta cuti nak bincang apa pesan. Tak payah pesan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pesan, bila aku mati besok, aku kalau boleh nak tengok sebelum ayah mati, sebelum mak mati, kalau boleh nak tengok muka pakai. Hai, anak dia fikir panjang. Panggil pula cucu aku yang perempuan ni sebelum apa ni mak mati, apa nenek mati, atau mati, nak tengok juga kau pakai. Ayah apa ni, ayah kata ke nenek nak tengok juga engkau sembahyang. Dan apa kaya dia tak sembahyang? Kalau pesan yang itu tuan-tuan, anak penikmat. Dia ni tak reti nak sembahyang. Masa tu dia akan jumpa untuk imam, ustaz, belajar sembahyang. Tapi tuan-tuan, kalau kita termesam apa dia berpesan bapa dunia, tak dapat. Baik. Jadi anak tadi bila dapat pesan daripada ayah, walaupun dia tak sampai hati nak bakar, dah ayah pesan. Bakar. Dan dia buat pembakaran itu dan dia letak di darat sikit dan di laut sikit. Baik. Abu-abu lagi dia kumpul, letak di darat dan letak di darat. Kemudian dia dah balik semua, biasalah. Nabi cerita, mayat itu akan ditanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ditanya mayat. Rohnya, kenapa engkau suruh anak-anak kau bakar? Dia jawab, dia kata, kerana saya takut kepada Tuhan. Tuhan ya. Kerana takut kepada-Mu wahai Tuhan. Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau bakar? Kau suruh anak-anak kau bakar? Sebab aku takut engkau. Maka Allah Ta'ala bila dengar lagu itu tuan-tuan, terus mengampunkan dosa orang itu kerana takutnya dia kepada Allah. Ini yang dikatakan. Dia kebaikan tak banyak, tapi perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ini yang dikatakan iman, takut Tuhan, yakin kepada alam akhirat, yakin kepada Allah. Tapi malas sembahyang, jangan sampai kita keluar daripada itu. Sembahyang itu tak ada kaitan. Habis. Bila keluar ayat itu tuan-tuan, patah.
Madinah lebih majmuk daripada Malaysia. Dengan Quraish, dengan Nasraninya, Kristian, Bani Quraiza, macam-macam. Kita ada beberapa Cina, India, Hindu, Buddha, ada sedikit. Ya. Tak banyak kumpulan-kumpulan di Madinah, geng-geng yang menentang Islam jika dibanding dengan Madinah. Tapi Madinah nanti berubah. Orang kafir pula dia kata, ya Rasulullah, kami pun nak undang-undang Islam. Tiba-tiba kita yang menghina, kita yang Islam ni menghina undang-undang Islam. Tak betul. Jadi kalau rasa tak nak pun, atas nama kita rasa tak nak, rasa tak sesuai, fikir sesuai tak sesuai, tak apa, dia keluar di mulut, murtad. Murtad kan? Dia jadi murtad. Habis Islam. Hina lagi, kalau nak makan sup, pergi Kelantan. Ada tu orang keluarkan dia punya statement, tuan-tuan baca dulu-dulu masa Kelantan diperintah oleh Islam. Nak makan sup, tangan, pergi ke Kelantan. Kalau buat hudud, lontar atau rejam orang dengan batu, macam mana kita nak bayar? Dah habis batu. Itu ayat-ayat yang tuan ingat balik. Pernah kita dengar statement itu. Kalau buat hudud, maka macam mana orang Islam habiskan mundur kita orang Islam sebab tangannya dipotong. Mana semua memikir sempit. Hudud bukan nak potong tangan orang. Hudud tujuan dia nak suruh orang jangan curi. Cina sekarang tuan-tuan, saya dah berkawan dengan Cina sekarang. Cina dan India pun dapat. Dia kata kami boleh terima hudud sebab nak potong tangan orang yang curi. Jadi orang pencuri pun jarang mencuri. Dan kita orang Cina banyak simpan wang di rumah. Dia orang Cina, dia menjaga, dia simpan wang. So kami tak bimbang kalau dah tak ramai orang mencuri. Melayu masih lagi mikir, kalau sekiranya dia buat undang-undang Islam, habis batu tak boleh bayar. Nak makan sup pergi ke negara-negeri yang dibuat dengan undang-undang Islam. Kemudian kalau buat undang-undang Islam, orang Muslim ataupun orang Islam akan jadi mundur sebab tangannya tak ada terlibat kerja, ekonominya tak ada. Ini semua ayat-ayat yang boleh menyebabkan iman kita terbatal yang kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Dan kita nak Allah benda ini jangan berlaku pada kita. Satu. Yang kedua, jangan berlaku pada anak cucu kita. Takut anak cucu kita itu terlibat sebagai ahli politik, lepas tu dia tak ada agama. Bila dah dia besar besok, maka dia pun keluar ayat yang sama. Kita tak nak. Sebab itu kita nak supaya orang itu dia dengar kuliah agama dan setiap hari dia jumpa dengar perkataan-perkataan seperti ini, nasihat seperti ini akan menyelamatkan akidah. Malam ini kita ada khatam Al-Quran yang kita akan buat sembahyang rawih 8 rakaat. Jadi kita jemputlah semua yang hadir pada pagi ini kekal bersama pada waktu ini. Dan adalah majlis sumbangan untuk yang tadarus akan diadakan pula. Kita raikan mereka-mereka yang bertadarus. Kerana meraihkan orang yang bertadarus itu pun kadang-kadang boleh menyebabkan kita dapat rahmat Tuhan. Kita raikan. Nah, kita tadarus